Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk masih lagi dalam bab 3. Okey. Masih dalam bab 3, kita masuk topik yang ketiga dalam bab 3. Okey, topik yang terakhirlah insya-Allah. Laman web interaktif. Okey, kita dah belajar macam mana bahasa penskripan pelayan, bahasa penskripan pelanggan. Okey, kita masuk pula laman web interaktif. Okey. Kita tengok. Okey, sekarang kita nak bina laman web. Okey, kita nak bina laman web. Ada prinsip-prinsip yang kita harus tahu. Okey. Okey. Prinsip ni apa dia sebenarnya? Prinsip ni adalah dasar perkembangan perkembangan sesuatu benda. Kau nak tahu ni. Okey. Reka bentuk pula susunan kan? Susunan struktur dalam proses pembinaan sesuatu perkara. Kalau reka bentuk laman web ni contohnya ibarat proses merancang, membina, mengubah suai dan menata hias sesuatu. Okey. Ini gambar Tisha ambil dekat dalam laman web. Okey, ni rumah, kita nak bina rumah ni. Sebelum kita buat rumah, kita kena ada plan. Ni plan. Okey. Sama juga macam laman web, kita kena ada plan nak buat. Okey, kalau rumah ni kat mana kita nak letak kereta? Okey. Ni bilik air. Ya kot. Ni bilik air. Okey. Ni bilik tidur. Ni bilik air. Okey. Ni bilik tidur lagi. Ni ruang family. Ni ruang makan. Okey. Awak kena buat plan yang terbaik. Sebab kita nak duduk rumah tu. Kita nak duduk hari-hari kat rumah tu. Okey. Jadi macam pereka laman web pun sama juga. Dia nak bina laman web tu. Pengguna nak guna hari-hari laman web tu. Takkan hari ni awak buat laman web macam ni, esok awak nak tukar pula. Tak usah, orang tak nak macam tu. Okey. Jadi reka bentuk ni sangat penting. Okey. Prinsip reka bentuk laman web ni ada 7. Okey. Start daripada jenis persekitaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketujuh-tujuh benda ni awak kena ambil perhatian sebelum buat sesuatu laman web. Okey, kita tengok hari ni kita pergi kepada ketujuh-tujuh prinsip asas reka bentuk laman web. Okey, kita tengok jenis persekitaran web yang kita bina. Okey. Kesesuaian penggunaan pelbagai jenis pelayar. Pelayar ni contohnya ni. Bila kita nak buat laman web, okey, user ni dia ada kesesuaian di sini. Macam handset kita boleh tengok dekat Chrome, Safari, Firefox kalau kat handset kan. Okey, sama juga kat laptop. Okey, jadi jangan kita buat laman web hanya untuk pelayar tertentu sahaja. Okey, user ni dia macam-macam. Kemudian kelajuan capaian internet. Apabila kita buat laman web kita banyak grafik, banyak efek, maka dia memerlukan kelajuan internet yang laju. Kalau internet yang slow, dia hanya keluar paparan teks saja. Okey, ni awak kena faham benda ni. Okey. Kemudian keperluan perisian sokongan untuk paparan. Okey. Bila kita nak buat laman web, kita kena ada software. Okey, software apa yang mampu untuk membina laman web kita mengikut kemahuan pengguna. Okey. Kemudian kepelbagaian sistem komputer dan peranti mudah alih. Okey, jadi kepelbagaian sistem komputer. Okey, nak guna untuk apa? Laptop, handset, tablet. Dia kena ada kesesuaian dia. Okey. Aki, ambil adik entah. Okey, dia kena ada kesesuaian dia. Okey. Kemudian kepelbagaian saiz paparan monitor yang kita gunakan. Okey. Awak tengok saiz dekat sini. Okey, saiz dekat sini. Okey, saiz paparan monitor. Takkan kita buat laman web hanya untuk saiz paparan 24 inci. Okey, hanya untuk tablet 7 inci.
Jadi dia mesti ada kepelbagaian. Maknanya laman web yang kita bina tu boleh dipaparkan untuk ke semua jenis paparan monitor. Okey. Itu yang pertama, jenis persekitaran web yang dibina. Kemudian penekanan maklumat dalam laman web. Okey. Maknanya kita buat ni mesti ada kesan bila kita buat satu laman web. Okey, kita nak highlightkan benda-benda tertentu. Okey. Maklumat tertentu mesti kena ada dia punya kesan khas seperti drop shadow, okey, tekstur atau cahaya dan bentuk. Okey, contohnya kalau kita ni tajuk ni. Okey, kalau kita buat shadow. Nampak dia lain sikit, betul? Okey. Okey, kemudian ruang putih. Okey, kalau tengok ni dekat buku teks awak ni, ruang putih ni kan nampak lebih elegan lah putih ni. Putih ni nampak macam mahal sikit. Okey, terselah sikit. Okey. Kemudian fungsi bold ke italic ke kan. Okey. Tulisan, okey, contoh tulisan macam ni. Okey, lepas tu tulisan condong pula. Web. Ada beza, betul? Tulisan macam ni dengan tulisan macam ni. Okey. Kemudian kita boldkan tulisan tu. Kita boldkan tulisan tu. Maknanya benda ni penting. Betul? Penekanan maklumat dalam web. Okey. Kemudian perbezaan elemen dalam web. Okey. Penggunaan label dan pautan yang berbeza. Okey. Elemen. Elemen ni contohnya macam okey, tengok submit button ni. Warna lain. Okey. Nampak tak warna dekat sini? Lain. Sebab apa warna lain? Okey, dia nak bezakan elemen dalam laman web tersebut. Okey. Penggunaan border, warna yang berbeza, kesan khas, okey. Jenis-jenis tulisan, okey. Dia membawa, jadi orang tengok, oh mana submit button Oh, ni submit button. Mana dia punya tajuk? Okey, orang tahu tajuk. Okey, tulisan besar ni kan, title. Okey, tulisan besar. Jadi, orang dapat tahu perbezaan elemen-elemen dalam laman web yang kita bina. Okey, kemudian tipografi. Tipografi ni adalah sinonim bagi penggunaan teks. Susunan teks dalam laman web. Okey, penyusunan teks yang baik memudahkan pemahaman dalam proses pembacaan. Pembacaan pula dah, salah eja. Pembacaan dan meningkatkan elemen mesra pengguna. Okey, corak penyusunan teks ni ada 3 cara ni. Okey, kalau corak berasaskan kertas, macam awak baca kat dalam buku teks lah, dalam kertas A4. Okey, satu, sangat memboringkan, membosankan. Tapi kalau benda tu adalah fakta, memang dia kena bentuk macam ni lah. Okey, kalau dia fakta. Okey, kemudian kita ada corak paparan Z-shape. Okey, nampak ni, Z-shape. Okey, paparan Z-shape ni, okey, adalah reka bentuk web dengan teks yang minima. Okey, penekanan kepada isi penting sahaja. Okey, kemudian dia mencipta perjalanan teks yang jelas. Perjalanan ni, salah eja. Okey, dia direct. Okey, daripada sini pergi ke isi dalam. Daripada isi dalam, apa dia punya huraian tentang isi dalam tu. Okey, direct terus. Okey, itu adalah Z-shape. Okey, kemudian kita tengok kepada F-shape pula. F-shape ni, dia pengguna baca teks ikut top down. Okey, mula baca atas, kemudian baca sikit yang bawah, baca yang bawah pula. Penggunaan ni untuk laman web yang berat. Okey, jadi kita nak highlight lebih. Mana tajuk dia, okey, mana isi dalam dia. Okey, ini kita panggil F-shape. Okey. Kemudian biasanya tipografi ni kita seragamkan jenis teks atau font yang digunakan bagi setiap halaman yang kita bina. Okey, gunakan saiz teks yang berbeza bagi membezakan tajuk dengan kandungan atau huraian. Okey, kalau awak tengok sini, tulisan dia berbeza kan di dalam buku teks awak. Okey, tulisan untuk dia punya title pun berbeza. Okey, guna teks yang berbeza. Okey, kemudian ini adalah contoh-contoh teks yang popular. Okey, bila popular ni maknanya selamatlah. Orang tak nampak tulisan dia tu berbeza. Kadang okey, A ni, huruf A ni, dia ada huruf A macam ni kan.
Kan? Okey, lepas tu ada huruf A kecil macam ni. Jadi dia confuse. Orang nak tengok ni confuse. Jadi ini adalah jenis-jenis teks yang selamat digunakan. Maknanya yang orang takkan confuse lah. Okey. Kemudian warna. Warna dan juga grafik. Ini memang sangat penting. Penggunaan warna dan grafik mampu menunjukkan imej dan identiti laman web. Okey. Pembina ni dia harus bijak lah nak tentukan warna. Janganlah sini warna hijau. Okey, ini pun warna hijau juga. Okey. Jadi dia kena pandai. Pandaikan main color, main grafik untuk menarik minat pengguna. Okey. Kemudian navigasi. Navigasi ni macam link lah, hyperlink. Okey. Merujuk kepada struktur laman web. Navigasi yang bagus memberikan petunjuk kepada laman web. Okey, ada banyak jenis. Bar navigasi, menu drop down, breadcrumb, sitemap dan pautan menggunakan grafik. Okey. Ini contoh breadcrumb. Okey, ini contoh grafik breadcrumb. Ini bar navigasi. Ini menu drop down. Ini semua ni adalah navigasi. Tapi ada jenis-jenis navigasi dia lah. Okey. Kemudian keseimbangan visual. Okey. Contohnya, kita nak gabungkan elemen seperti image, teks, warna dan gambar. Okey, contoh tak awak tengok dekat laman web gambar yang teacher tunjuk. Nampak tak? Ada banyak grafik dekat sini. Okey, lepas tu penggunaan dia ni sama. Jadi kita tak confuse. Jangan yang ni besar, okey, yang bawah ni kecil, okey. Tapi nampak tak? Ni gambar lain, ni gambar B. Ni gambar tiger. Ni gambar anak ayam ni, chicken ni. Okey. Jadi kita nak letak visual grafik ni bergantung kepada pengguna laman web kita. Kalau kita buat laman web untuk kanak-kanak, ni contoh terbaik. Okey, kanak-kanak dia suka gambar. Lepas tu gambar bergerak-gerak macam tu dia lebih suka. Okey. Tapi kalau pengguna kita adalah orang dewasa, jangan terlalu banyak gambar, macam budak-budak lah pula. Okey. Jadi kita kena pandai mainkan image grafik. Okey. Reka bentuk berasaskan pengguna. Laman web akan memenuhi kehendak pengguna apabila mampu menempati cita rasa pengguna tersebut. Okey. Kita sebagai pereka laman web, kita kena tahulah pengguna kita, sasaran pengguna kita. Sebelum kita nak bina laman web kita, ingat tak kita belajar masa form 4 dulu, kita kena buat temu bual. Okey. Temu bual dengan audience kita yang mana kita nak kan. Okey, kita cari dia minat yang macam mana, jenis macam mana. Jenis grafik lebih, kalau untuk budak-budak grafik lebih, kena ada lagu-lagu, kena ada image bergerak. Okey. Okey. Contoh laman carian Google. Okey. Google ni even ke budak-budak, anak teacher, okey, semua tahu Google ni. Google ni sangat user friendly. Okey, kita buka Google, kita boleh tahu apa yang kita nak. Okey, itu sebab pengguna suka. Sebab laman web, laman carian Google ni memenuhi keinginan pengguna untuk melayari laman web. Mesti nak muka depan Google. Kalau teacher lah, kita buka laman web, muka depan tu mesti nak Google. Sebab apa? Google ni dia mesra pengguna. Senang kita nak tengok, nak cari apa-apa semua. Dan kita hafal dia punya kedudukan dia tu. Okey. Jadi teacher ajar sampai ini saja. Okey. Daripada muka surat 274 sampai muka surat 282. Tengok dan fahamkan elok-elok. Okey. Itu sahaja daripada teacher hari ini. Kita sambung kemudian. Okey. Assalamualaikum.